Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya perkataan Bakkah yang bermakna Makkah yang disebut di dalam Al-Quran. Inna awla baitin wud'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat ibadat bagi manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, yang di Mekah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Surah Al-Imran ayat 96. Perkataan Bakkah telah dipinda di dalam Taurat kepada perkataan Bakkah seperti yang disebut di dalam Mazamir Daud. Mazamir Daud orang Yahudi. Maksud dia, kebaikanlah bagi manusia yang kemuliaan mereka bersamamu. Jalan-jalan ke rumahmu berada di hati-hati mereka. Mereka melalui lembah Bakkah. Mereka menjadikannya sebagai tempat terpancarnya mata air. Ensiklopedia Yahudi, iaitu Qamuh, istilah bahasa Yahudi yang terkenal, telah menterjemahkan perkataan Bakkah dengan makna lembah yang tidak berair. Tidakkah bermakna negeri Mekah yang tempat lahirnya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Taurat yang dipinda itu juga telah meninggalkan nas yang dilupai oleh mereka untuk memindanya. Di antaranya di dalam kitab Tasniah. Tasniah ni kitab orang Yahudi, seperti yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tuhan kamu mengutuskan Nabi di kalangan saudaramu seperti aku juga. Kamu hendaklah mendengarnya. Yang dimaksudkan saudara itu ialah bangsa Arab, kerana mereka adalah bersaudara Bani Israel, kerana masing-masing berasal daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Injil Yohana terdapat suatu kenyataan. Nabi Isa telah berkata kepada Hawariyin, Hawariyin ialah sahabat-sahabat Nabi Isa, sesungguhnya aku mempunyai banyak urusan untuk aku nyatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak boleh memikulnya sekarang. Adapun bilakah datangnya roh yang sebenarnya, ia menunjukkan kamu kepada semua kebenaran, kerana ia tidak bercakap bagi pihak dirinya. Bakkah semua yang didengar ia, bahkan semua yang didengar ia akan memperkatakannya, dan ia memberitahu kepada kamu perkara-perkara yang akan datang. Begitulah juga dengan Injil-Injil yang lain, walaupun telah dipinda dan bertukar menjadi manusia, tetapi tetap melaporkan sindiran tentang zahir Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa cerita zahir Nabi Muhammad SAW disebut dalam Taurat, disebut dalam Injil. Di antaranya perkataan Bakkah disebut dalam Taurat. Bakkah mengikut tafsiran bahasa Yahudi lembah yang tidak ada air. Quran mengatakan wadin ghairi dhi zar'in. Inna awla baitin wud'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakah. Dalam surah Al-Imran, bi Bakkah mubarakah. Bakkah dengan makna lembah yang tidak ada air. Quran mengatakan wadin ghairi dhi zar'in. Dan Taurat menyebut akan lahir daripada anak beranakmu, iaitulah bangsa Arab. Bahasa Arab adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Bani Israel berketurunan Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam, di mana Ismail dengan Ishaq adik-beradik. Daripada Ishaq lahirnya bangsa Yahudi, daripada Ismail lahirnya bangsa Arab. Tuhan lahirkan Nabi akhir zaman daripada bangsa Arab, dengan Tuhan perintahkan Ibrahim alaihissalam supaya meletakkan Ismail di bumi Mekah yang kering dengan perintah daripada Allah Ta'ala.
Maka Ibrahim dengan perintah Allah meletakkan Ismail bersama ibu dia Hajar di Mekkatul Mukarramah. Mekah yang dimasukkan lembah yang tidak ada tanaman, yang tidak ada air, dan terpancar daripada air, iaitu telaga Zamzam. Telaga Zamzam dipancarkan oleh Allah di bumi Mekah yang kering itu. Airnya tak kering sehingga hari ini. Ini disebut dalam kitab agama Yahudi, disebut juga dalam kitab agama Kristian. Menunjukkan kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dalam kitab-kitab Nabi-Nabi zaman dahulu. Kepada kita orang Islam, meyakinkan kita lagi kepada Islam. Kepada orang Yahudi dan Kristian, mereka sepatutnya masuk Islam. Sepatutnya mereka masuk Islam. Mereka lebih wajib masuk Islam, kerana mereka sudah tahu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hakikat tersebut yang menyebabkan seorang padri yang bernama Ibrahim Khalil Philip dari negeri Mesir, setelah beliau mengkaji Taurah dan Injil, walaupun telah dipinda di samping mengkaji Al-Quran, maka beliau telah dipancari taufik dan hidayah daripada Allah, lalu memeluk Islam. Beliau kemudian menukar namanya kepada Ibrahim Khalil Ahmad. Moga-moga banyak lagi orang-orang yang sepertinya insya-Allah masuk Islam. Terdedah beberapa tahun yang lalu, puluh tahun dah, seorang padri Kristian Ortodok Mesir, nama dia Ibrahim Khalil Philip. Dia buat kajian sungguh-sungguh. Dia kaji sungguh-sungguh. Satu riwayat mengatakan seorang padri juga mengkaji firman Allah Ta'ala, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Ini ayat Quran. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Tur Saina. Wa hadzal baladil amin, dan negeri Mekah yang aman. Tuhan bersumpah dengan buah tin dan zaitun, iaitulah buah yang banyak tumbuh di bumi Palestin. Di bumi Palestin, bumi tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, di Palestin. Nabi Isa dilahirkan di Palestin. Wa turi sinin, dan demi gunung Turi Saina, tempat Nabi Musa bermunajat. Turi Saina terletak di semenanjung Sina. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Mengapa Tuhan sebut tiga dalam sumpah dia dalam surah Wat-tin wa zaitun wa turi sinin? Dia kaji. Mengapa? Dia dapati ini adalah tiga agama samawi, tiga agama langit, semuanya satu, iaitu Islam. Semua Nabi ini Islam, berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Menyebabkan padri ini masuk Islam. Termasuklah padri yang kita baca, Ibrahim Khalil Philip, dia dari Mesir. Dia kaji Quran, kaji Taurah, kaji Injil, masuk Islam. Bahkan ada yang kaji lagi, pasal apa orang Kristian sambut hari Christmas, bulan 12, 25 hari Christmas, hari lahir Nabi Isa, ataupun 1 Januari tahun Masehi lahir Nabi Isa. Sedangkan diriwayatkan Nabi Isa dilahirkan di Palestin. Dilahirkan di Palestin. Nabi Isa dilahirkan waktu musim panas. Waktu musim panas, dilahirkan waktu musim panas. Waktu musim panas mengikut peredaran tahun Masehi tak kena. Musim panas ni bukan bulan Disember, bukan bulan Januari. Musim panas bulan Jun. Pada masa Siti Maryam nak melahirkan Nabi Isa, malaikat suruh nak Siti Maryam katuk batang kurma. Lalu digugurkan rutaban janiyah, buah rutab. Buah rutab gugur daripada pohon dia dengan karamah diberi pada Siti Maryam. Rutab ni tak ada bulan Disember dengan bulan Januari, tak ada. Maka pelawak sambut hari lahir ni, pelawak tak betul dengan yang sebenarnya berlaku di Palestin. Ini semua orang kaji belaka. Ini sudah berlaku penyelewengan apabila Rom yang menganut Kristian nak sesuaikan dengan Rom. Rom ni ialah di Eropah, nak sesuai dengan dia. Dalam masa yang sama, Rom juga menganut agama keberhalaan,
agama Kristian jadi agama keberhalaan. Dalam gereja penuh dengan patung-patung. Patung Nabi Isa pun ada, patung Siti Maryam pun ada, patung malaikat pun ada. Dia tengok bila malaikat dah tahu buat patung dalam gereja. Kemudian Nabi Isa pula rupa lain-lain. Kalau orang Afrika dia buat hitam Nabi Isa. Nabi Isa orang hitam belah lihat Afrika. Orang negro belah lihat mereka dia buat Nabi Isa kulit serupa macam dia. Nabi Isa orang Palestin, keturunan Bani Israel. Ini berlaku benda-benda yang sepatutnya memberi iktibar yang adil kepada mereka yang mengkaji agama, menyebabkan padri-padri Kristian yang insaf masuk Islam. Firman Allah Ta'ala dalam surah dalam Al-Quranul Karim, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haq. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW, kamu lihat mata mereka dilinangi air disebabkan mereka mengetahui kebenaran Al-Quran itu. Ayat ini diturunkan bersempena dengan Nabi suruh sahabat-sahabat dia berhijrah ke Habasyah. Bila sahabat dia diseksa di Mekah, ramai kena seksa, Nabi suruh sahabat dia berhijrah ke Habasyah. Kerana raja Habasyah ni raja Kristian, Najashil Ashab. Dia Kristian, dia adil, dia baik. Berhijrah ke Habasyah kerana tak tahan diseksa di Mekah. Orang yang tak tahan pergi hijrah. Maka pergilah hijrah, 2 kali hijrah. Yang terakhir ni pimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, adik-adik Sayyidina Ali, berhijrah ke Habasyah. Di masa itu pemimpin Mekah menghantar 2 orang diplomat, iaitu Amr bin As dan seorang lagi yang dianggap pintar bercakap, untuk berundi dengan Raja Habasyah, minta Raja Habasyah halau orang Islam, jangan benar orang Islam duduk di Habasyah. Tapi Raja Habasyah ni raja yang adil, dia nak siasat dulu. Bila Umar bin Amr bin As dan rakan dia beritahu Raja Habasyah ada orang Mekah berhijrah, mereka ni meninggalkan agama nenek moyang. Raja Habasyah nak tahu agama nenek moyang ni apa dia. Lalu dipanggil orang Islam yang berhijrah. Kebetulannya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang jadi ketua rombongan. Lalu Raja Habasyah tanya Ja'far, apa dia agama yang kamu ikut ni? Lalu Ja'far menceritakan, kami dahulunya menyembah berhala, kami dahulunya berzina, kami dahulunya makan bangkai, kami dahulunya berperang di antara satu sama lain. Allah Ta'ala mengutuskan kalangan kami seorang Rasul yang mengajar kami menyembah Allah sahaja, tak boleh sembah berhala. Menyuruh kami jangan berzina, haram, keji. Menyuruh kami jangan makan bangkai, bangkai dan keji. Menyuruh kami buat baik, jangan berperang zalim antara satu sama lain. Ini Nabi yang diutuskan oleh Allah, kami beriman kepadanya. Dengan sebab kami beriman, maka kami dihalau. Lalu Raja Habasyah kata, boleh tak membaca mana-mana ayat yang diturunkan kepada Rasul tu? Lalu Ja'far membaca surah Al-Imran, sebagian surah Al-Imran menceritakan berkenaan Nabi Isa AS. Inna mathala Isa indallah ka mathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Bandingan Nabi Isa ni macam Nabi Adam. Tuhan jadikan Adam tanpa ayah dan ibu, Tuhan jadikan daripada tanah, maka Tuhan jadikan Isa daripada tanah juga. Dengan firman-Nya kun fayakun, jadi maka jadilah Nabi Isa alaihissalam. Itu kekuasaan Allah Ta'ala. Adapun orang Yahudi kata Siti Maryam berzina, itu jahat, fitnah yang sangat jahat. Maryam seorang yang bersih, yang soleh, yang baik, yang dipelihara oleh Allah Ta'ala, seorang manusia yang bermartabat malaikat, yang taat kepada Allah. Ini Siti Maryam yang Allah Ta'ala pilih untuk melahirkan Nabi Isa bagi menyatakan kekuasaan Allah Ta'ala. Bila Najasyi dengar ayat Quran yang dibaca,
menyebabkan Najasyi dan padri-padri yang ada bersama dengan dia menangis keluar air mata. Kena tahu ini benar sungguh. Lalu masa itu dia pegang tongkat, dia angkat tongkat dia. Jelas dan benarnya macam tongkat yang ada dalam mata aku ini, macam tongkat yang ada dalam mata aku ni, kata dia. Betul. Lalu Najasyi menghalau Amr bin As, halau keluar. Hadiah-hadiah yang dihantar untuk dirasuah dipulang balik, hadiah-hadiah ni pulang balik. Masa itu juga sebahagian rakyat Habasyah memberontak menentang raja dia yang masuk Islam. Lalu Najasyi suruh Ja'far dan orang Islam berlayar ke laut. Jangan duduk, takut dia kalah. Doakan dia menang, takut dia kalah. Kalau kalah, pemberontaknya akan bunuh orang Islam. Kalau dengar dia ni menang, mari balik, kata Najasyi. Itu mengikut riwayat yang disebut dalam sirah yang kita akan baca kemudian, kisahnya yang sangat menarik. Dan Najasyi masuk Islam sebab mendengar ayat-ayat Quran yang dibaca di hadapannya. Kebangkitan Nabi Muhammad juga adalah berkat dan perkenan Allah akan doa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, yakni ketika mereka mendirikan Kaabah. Doa itu disebut di dalam Al-Quran, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajar kepada mereka Alkitab, yakni Quran, dan hikmah kebijaksanaan, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail setelah selesai mendirikan Kaabah. Allah Ta'ala suruh Ibrahim mendirikan Kaabah untuk jadi kiblat kepada umat Nabi akhir zaman. Ibrahim dengan bantuan anak dia Ismail mendirikan Kaabah. Setelah Kaabah didirikan, Ibrahim berdoa supaya Tuhan terima apa yang dia buat, supaya Tuhan lantikkan di kalangan zuriat keturunan dia seorang rasul yang diberi pada kitab dan kebijaksanaan yang menyelamatkan manusia. Allah Ta'ala terima doa, dilahirkan daripada Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah menjadi sunnah Allah bagi memperkenankan doa orang yang saleh. Apatah lagi kalau doa dari Nabi itu, dari Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam. Menjadi sunnah Allah, peraturan Allah, doa orang yang baik Tuhan terima. Dengan sebab itu kita jangan buat main-main ke orang yang baik. Dia sebut dalam hadis, jangan menyakiti orang yang melazimi semaya jemaah subuh. Ada hadis mengatakan demikian. Kerana ini orang yang soleh, walau dia macam mana sekalipun, jangan buat main-main. Kalau dia doa, beratmu. Doa orang yang soleh perkenankan oleh Allah Ta'ala. Jangan buat main-main orang yang soleh. Kita kena buat baik pada orang yang soleh, walaupun dia silap, dia salah apa, maafkan dia, orang yang soleh. Apalagi orang yang soleh tu Nabi-Nabi. Kalau Nabi-Nabi doa dia diperkenankan terus oleh Allah Ta'ala. Ini doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Telah sabit di dalam hadis Nabi bahawa baginda pernah bersabda, Ana da'watu Ibrahim wa bushra Isa, rawahu Imam Ahmad rahimahullah. Akulah dari doa Nabi Ibrahim dan berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi wassalam. Nabi sebut aku ni ialah berkat doa Nabi Ibrahim dan berita yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Itu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satunya kita akan baca pula bagaimana Allah Ta'ala mendedahkan berita kelahiran Nabi akhir zaman ini melalui ahli-ahli nujum. Bukan saja Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, termasuk puak-puak yang pelawak. Puak-puak yang pelawak, yang bohong, Tuhan ajar mereka ni supaya mereka tahu. Ahli-ahli nujum, ahli-ahli bomo-bomo yang berkawan dengan jin dan syaitan, Tuhan dedahkan pada mereka
berita kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita akan baca supaya mereka sedar dan insaf. Ini adalah berita yang benar. Wallahu alam.